aset atau hibah anda mudah, pantas dan patuh syariah. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya linki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Antara tumpuan yang ditetapkan buat rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTUN adalah untuk memperkasakan program dan memperluaskan lagi pengambilan pelajar dalam pengajian pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Bercakap kepada pihak media selepas mengadakan lawatan kerja dan menghadiri taklimat tertutup bersama pengurusan Universiti Malaysia Pahang UMP di Pekan Pahang, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Ali Nordin berkata universiti itu diberikan tanggungjawab untuk menyediakan lebih banyak tempat agar pelajar memilih melanjutkan pengajian dalam bidang TVET yang semakin mendapat permintaan industri selain menyokong pembangunan negara. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menawarkan tiket percuma ke Pusat Sains Negara PSN di Kuala Lumpur serta cawangan wilayah utara di Alor Star Kedah dan Planetarium Negara bagi lawatan rasmi pendidikan murid sekolah. Sehubungan itu, menurut Menteri Bertanggungjawab Chang Lee Kang, ia selaras dengan inisiatif dan pengumuman Kementerian Pendidikan KPM yang menggalakkan sekolah menganjurkan lawatan pendidikan sebagai sebahagian daripada pengukuhan proses pengajaran dan pembelajaran PNP. Muzium Kesenian Islam Malaysia dan Kedutaan Sepanyol di Malaysia bakal menganjurkan pameran foto The Alhambra Paradise on Earth selama sebulan untuk mengetengahkan keagungan Alhambra, ekspresi seni halus kerajaan Nasrid dan ikon warisan sejarah seni Sepanyol dan kemanusiaan. Menurut satu kenyataan oleh Kedutaan di Kuala Lumpur, pameran foto dari 6 Julai hingga 6 Ogos itu akan menampilkan lebih 60 gambar bersejarah dan terkini selain video multimedia yang merakam keindahan menawan yang luar biasa Alhambra dan taman-taman general life-nya. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kuala Terengganu 100.2 FM. Kapsul Masa. Pada tanggal 6 Ogos dalam tahun 2017, syarahan Perdana Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Nakib Al-Atas telah berlangsung di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Kuala Lumpur. Syarahan ini diadakan bersempena program WISE Sekolah Musim Panas edisi 2017. Ia merupakan anjuran pihak IKIM dengan kerjasama Himpunan Keilmuan Muslim, Yayasan Takdib dan Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban KSIS Universiti Teknologi Malaysia UTM. Syarahan perdana ini berkisahkan tentang permasalahan umat Islam semasa daripada sudut keilmuan yang memberi kesan besar kepada kehidupan seharian umat Islam. Para peserta terdiri daripada dalam dan luar negara seperti Jerman, Sweden, England, Afrika Selatan, Timur Tengah dan negara-negara Asia Tenggara. Penganjurannya selaras dengan hasrat IKIM untuk menjadi sebuah institusi pemikir yang berimpak tinggi pada peringkat antarabangsa. Ia juga merupakan satu penghormatan kepada salah seorang tokoh sarjana Islam yang telah menyumbang kepada kemajuan pemikiran Islam antarabangsa. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arsip Negara Malaysia. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome dan juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, melukis,
kapit muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima alang bulanan. Ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zara, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq, buka tirai pertemuan Aspirasi 10.1. Edisi hari ini, Selasa pagi, kita berada di 4 Julai 2023. 15 Zulhijjah 1444 Hijriah. Pagi yang tenang, pagi yang ceria inilah juga sama-sama nak teruskan lagi untuk dapat intipati ilmu yang bermanfaat. Semoga kita baik-baik dalam layari apa saja kehidupan kita. Semoga Allah permudahkan urusan kita sebaik-baiknya. Jom sama-sama kita terus tingkatkan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab hari ini kita nilai, kita tengok memang tidak terhitung apa yang kita dapat, nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Sama-samalah tingkatkan syukur itu. Kita dapat kenderaan yang menyenangkan segala urusan kerja kita. Kita dapat jiran yang baik, masa yang lapang dan juga tempat tinggal yang selesa kepada kita. Masya Allah, itu semua kita gandakan lagi nikmat syukur kita. Semoga Allah berikan lagi banyak lagi perkara-perkara baik dalam kehidupan kita ini. Okey, terima kasih Pian dan juga Jalal yang dah pun temankan anda. Masya Allah, meriah tadi program untuk Warna Pagi IKIM. Saya teruskan lagi kemeriahan kita ini untuk dapatkan lagi ilmu kita selepas ni. Okey, ada rancangan syariah dan perundangan. Sama-sama dengar dan tonton di dalam platform media sosial kita. Jom kita berhibur dahulu bersama dengan Damai and Friends. Lagunya Syukur Selalu. Kekal di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bukalah hati, bukalah minda, terima seadanya walau tidak sempurna. Baik buruk, cantik dan hodoh, semua serupa, semua ciptaannya. Bersyukur dengan apa yang ada, jangan pula kufur padanya.
masalah. Betul. It's an nation. Berbicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan Turut membincangkan pemerhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan sekretariat itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIM lah yang boleh buat, menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda anggota koperasi atau usahawan koperasi maupun individu yang berminat untuk mendalami ilmu tentang tadbir urus koperasi dan perniagaan? Jom sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia, IKMA. Kami menyediakan pelbagai jenis kursus dan latihan khas untuk para kooperator dan usahawan. Maklumat lanjut layari www.ikma.edu.my atau ikuti kami di Facebook Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia, pencetus minda koperasi negara. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq, teman-teman kan, untuk Aspirasi 10.1 menerusi di Radio IKIM ini, dan anda boleh sama-sama tonton sekarang juga untuk kita bawakan perkongsian menerusi rancangan syariah dan perundangan di Facebook IKIM FM, juga di YouTube IKIM. Like, komen, share untuk sama-sama dapat manfaatnya juga. Okey, kalau ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Juga anda boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook, juga di YouTube IKIM. Okey, dan seperti biasa untuk jadual kita hari ini, rancangan syariah dan perundangan, kita nak sama-sama ikuti lagi perbincangan ilmu dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di konti mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah, Syafiq. Baik seadanya. Masya-Allah. Dapat lagi bertemu kita, Doktor? Kan pagi ni kita dapat belajar lagi tentang perlembagaan, undang-undang dan juga pemerhatian kita apabila melihat negara kita yang semakin maju ke hadapan, kan, undang-undang memang tak dapat dipisahkan dengan kita, ya, Dok. Okey. Dan paling penting untuk hari ini kita nak bincang lagi berkaitan dengan tajuk yang sangat menarik ni. Sebab bila ada tajuk inilah yang dapat kita pacukan bincang-bincang kita ini dengan sampai nanti untuk info yang baik-baik dalam diri kita. Kita nak bincang berkaitan pemikiran Mahmud Zuhdi dalam perundangan Islam. Okey, sebab Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi merupakan seorang tokoh hebat, dan beliau meninggal dunia pada 17 Jun 2023 baru-baru ni. Okey, dan Allahyarham Tok Mud, panggilan beliau, merupakan seorang sarjana perundangan Islam semasa di Malaysia. Mungkin doktor boleh kongsikan, kupaskan sedikit latar belakang Allahyarham Tok Mud. Silakan. Okay, baik, terima kasih, Syafiq. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pendengar sekalian, jadi kita bercakap satu tokoh yang telah meninggalkan kita pada 17 Jun yang lalu. Seorang tokoh yang dianggap faqih lah. Faqih dalam aspek bukan sahaja dalam perundangan Islam, tapi melihat pada perspektif dan juga realiti di Malaysia. Betul. Apabila Syafiq minta saya untuk kongsi sedikitlah latar belakang Allahyarham Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi, ataupun dikenali di Akademi Pengajian Islam Malaysia sebagai Tok Mud lah. Tok Mud. Beliau ni seorang anak Kelantan lah. Dilahirkan di Kota Baru pada tahun 1945. Dan dia bersekolah bermula pada tahun 1950 tu di bawah bimbingan ayah
beliau itu ayah Allahyarham sendiri di Madrasah Majidiyah. So arwah bapaknya Abdul Majid dikenali sebagai guru, tok guru di sana di Kampung Kayu Redang, Melur, Kota Baru, Kelantan. Kemudian di peringkat sekolah menengah, Allahyarham Tok Mut belajar di Ma'had Muhammadi Kota Baru, dan pengajian tingginya juga bermula di negeri itu, iaitu di Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan, YPTIK. Dan yayasan ini sebenarnya dia ada dia punya sejarah, di mana Akademi Islam Universiti Melaya penubuhannya ialah daripada situlah. Maknanya adanya Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan, maka di situlah sejarah bermula juga Akademi Islam Universiti Melaya. So Akademi Islam Universiti Melaya tidak tertubuh dengan sendirinya. Dia adalah diambil alih. Maknanya Universiti Melaya mengambil alih daripada YPTIK ini dalam membentuk Akademi Islam. Pada masa itu Akademi Islam mempunyai 2 fakulti, Fakulti Syariah, Fakulti Usuluddin, dan satu lagi program kerjasama dengan Fakulti Pendidikan untuk melahirkan guru-guru dalam pendidikan Islam. Jadi ada 3 program besarlah di bawah Akademi Islam pada masa itu, yang hari ini dikenali sebagai Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Kalau kita melihat dari latar belakang pengajian di peringkat tinggi, Allahyarham Tok Mut ni dia mempunyai ijazah sarjana muda syariah daripada Universiti Al-Azhar, dan sebelum tu dia mengaji di YPTIK. Saya dipahamkan YPTIK itu pada masa itu mempunyai satu institusi yang diberi pengiktirafan oleh Universiti Al-Azhar. Kalau tahun 1, kalau tahun 1, tahun 2 di sana di YPTIK, dia boleh masuk tahun 3, 4, dia terus saja. Dia tidak perlu mengikuti pengajian daripada awal. So pada masa itu ada kerjasama yang rapat. Selepas itu Allahyarham Tok Mut mempunyai ijazah dipanggil MPhil, Masters of Philosophy dalam pengajian Asia Tenggara daripada University Kent di England, yang saya dipahamkan di bawah penyediaan ataupun supervisor tu Profesor M.B. Hooker. Jadi kalau seseorang yang mempunyai latar belakang undang-undang dan juga mempunyai latar belakang sejarah undang-undang di Asia Tenggara mesti mengetahui siapa Profesor M.B. Hooker. Dan beliau Allahyarham Tok Mut ni mendapat seorang sarjana yang hebatlah pada masa itu. Beliau seterusnya Allahyarham menyambungkan pengajian di peringkat ijazah Doktor Falsafah dalam bidang syariah daripada Universiti Melaya. Dan dalam bidang akademik, Allahyarham Tok Mut ni pernah menjawat jawatan sebagai dekan Fakulti Syariah. Saya sempat belajar di bawah dia, di bawah dekan Fakulti Syariah Universiti Melaya itu. Dan Allahyarham Tok Mut memegang jawatan dekan selama 5 tahun. Kemudian daripada situ menjawat jawatan sebagai pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya selama 8 tahun. Sebelum itu dikenali sebagai Ketua Akademi Islam. Tapi selepas ada perseturuan Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sastra, dinamakan sebagai Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Allahyarham Tok Mut ini menjadi profesor dalam bidang syariah di Universiti Melaya sejak tahun 1995. Kemudian Allahyarham berpindah ke Universiti Islam Antarabangsa. Ini sini ada sedikit sejarah. Dia dah lama dekat UM. Tapi bila dia bersara, dia berpindah ke Universiti Islam Antarabangsa sebagai profesor di Jabatan Fiqh dan Usul pada tahun 2008 hingga 2016. Dia bukan hanya jadi sebagai seorang profesor di Jabatan Fiqh dan Usul. Dalam tempoh tersebut, Allahyarham Tok Mut pernah menjawat jawatan timbalan dekan dan juga dekan di International Institute of Islamic Thought and Civilization, iaitu ISTAC, dan juga dekan Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan RRKHS. Di sana dipanggil Kuliah Reveal Knowledge yang dikenali itu. Dan pada tahun 2011 Allahyarham Tok Mut dianugerahkan oleh Universiti Melaya sebagai Profesor Emeritus. Jadi
latar belakang beliau mempunyai pengajian yang khusus di bawah Allahyarham bapaknya sebagai seorang tok guru. Kemudian belajar di Al-Azhar, kemudian belajar di Kent, kemudian balik ke Universiti Melayu mendapatkan ijazah kedoktoran, dan dalam masa yang sama sebagai pensyarah pada masa itu, membuat beliau mempunyai pendekatan yang mungkin berbeza lah. Maknanya ada tempatan, ada Timur Tengah dan juga ada Barat. Kalau kita melihat dari aspek sumbangan Allahyarham Tok Mut kepada negara, banyaklah. Di antaranya, kalau saya boleh berkongsi dengan para pendengar sekalian, di bidang kewangan Islam sebagai contohnya, Allahyarham Tok Mut merupakan seorang ahli lembaga pengarah, bukan eksekutif Public Islamic Bank Berhad. Merangkap pengerusi jawatankuasa syariah Public Islamic Bank Berhad itu satu jangka masa yang panjang. Saya dipahamkan maksimum boleh seseorang itu pegang dia 9 tahun. 9 tahunlah dia pegang. Beliau juga merupakan pengerusi jawatankuasa syariah AIA Public Takaful serta pengerusi jawatankuasa syariah bagi Bank Islam Malaysia Berhad Securities. Selain itu, beliau juga Allahyarham merupakan ahli jawatankuasa syariah permodalan nasional Berhad. Ini di sinilah banyak Allahyarham membantu PNB untuk melihat kembali apa yang menjadi persoalan ataupun isu permasalahan pada masa itu, sama ada ASB harus ataupun haram. Di sini peranan Allahyarham dalam jawatankuasa tersebut yang saya dipahamkan di antara nama-nama lain, Allahyarham Tan Sri Harusani, Datuk Noh Gadut, saya tak siap saya Mufti Kelantan pun juga ada dalam tu, dalam dipanggil jawatankuasa syariah. Kemudian Allahyarham juga diberi amanah dalam mengikut amanah Mutual Berhad sebagai ahli jawatankuasa syariah dan juga As-Salihin Trustee Berhad. Di samping dalam bidang keuangan di institusi perbankan, keuangan dan juga takaful, Allahyarham Tok Mut juga pernah menjadi ahli kepada The Council of Scholars for International Sharia Research Academy for Islamic Finance ataupun dikenali sebagai ISRA di bawah Bank Negara selama 6 tahun. Jadi Syafiq, kalau kita lihat dalam aspek institusi-institusi Islam pula, kalau di IKIM ni biasalah. Allahyarham selalu dijemput sebagai ahli panel berbicarakan, duduk dalam jawatankuasa ini. Tapi kalau kita tengok dalam aspek institusi Islam, Allahyarham Tok Mut adalah merupakan pengerusi Majlis Dakwah Negara sampailah hari terakhir beliau menghembuskan nafas. Timbalan pengerusi Lembaga Pendidikan Islam Malaysia LEPAI. Kalau kita tahu, Allahyarham bekas pengerusi kita, Profesor Kamal Hassan merupakan pengerusi. Dia Tok Mut ni adalah timbalan pengerusi. Ahli Lembaga Universiti Islam Malaysia UIM, ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Dakwah Islamiah YADIM, ahli Lembaga Penasihat Institut Wasatiyah Malaysia, pada masa itu wujud Institut Wasatiyah, ahli Majlis Perunding Islam MPI, dan ahli jawatankuasa penasihat syariah bagi pensejilan MS 1900-2005 Sirim. Dalam aspek penlibatan beliau, umpamanya dalam jawatankuasa fatwa, Allahyarham adalah ahli jawatankuasa fatwa Negeri Kelantan lama, tahun 1990 sampai 2012. Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan 1990 hingga 2012. Ahli Lembaga Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 2006 hingga 2012. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM 2004 hingga 2013. Dalam aspek hak asasi manusia, Allahyarham Tok Mut merupakan Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia Suhakam bagi 2 penggal. Maknanya selepas habis 2 penggal tak boleh sambung dah, sebab akta Suhakam hanya membenarkan seorang itu memegang selama 2 penggal saja. Pengerusi Majlis Dekan Pengajian Islam Malaysia
2012 hingga 2014. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim 2011 hingga 2018. Ahli Lembaga Penasihat Institut Wasatiyah yang saya sebut tadi 2012 hingga 2018 dan Ahli Majlis Perunding Islam Malaysia MPI 2014 dan 2018. Dalam bidang akademik, Allahyarham Tok Mut telah menulis lebih daripada 35 buku dan telah menyumbang lebih daripada 30 artikel dalam pelbagai jurnal dan sebagainya. Kerana itu, Allahyarham Tok Mut ni pernah menjadi editor kepada Jurnal Syariah Muslim Melayu, editor advisor kepada beberapa jurnal seperti Journal of Islam and Civilizational Renewal, iaitu ICR di IAIS Malaysia, The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research USIM, Syariah and Law Journal USIM, Asy-Syajarah di ISTEC, Jurnal Hadari UKM dan Jurnal Fiqh UM. Sebagai menghormati jasa sumbangan Allahyarham Tok Mut, saya dipahamkan beliau sempat mengetahui perkara ini. Balai Ilmu di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya diberi nama, didedikasikan sebagai nama Balai Ilmu Mahmud Zudi. Ini sebagai sumbangan beliau yang besar kepada Akademi Islam dan juga Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Dan kalau melihat kepada buku-buku yang saya sebut tadi, lebih daripada 35, saya mungkin boleh sebut beberapa yang merupakan buku-buku yang mencetuskan pemikiran Mahmud Zudi ke arah ataupun memantapkan perundangan Islam di Malaysia. Satu buku yang saya anggap satu penulisan yang agak kritis, yang memberi kefahaman tentang undang-undang Islam di Malaysia ialah Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam di Malaysia. Pada tahun 88, Sejarah Pembinaan Hukum Islam 1988, saya difahamkan 9 kali cetak sehingga tahun ini 9 kali cetak. Dan buku ini tidak dibuat edisi baru, dicetak. Kemudian ada pelbagai lagi buku-buku yang saya rasa saya tidak dapat nak menyeraikan dalam sini, tapi ada menunjukkan bahawa seorang yang mempromosikan tajdid ataupun pembaharuan dalam perundangan Islam di Malaysia, antaranya seperti wakaf dan pelaksanaannya di Malaysia pada tahun 2000. Kemudian bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah di Malaysia tahun 2001. Pengurusan zakat, pentadbiran zakat ini sangat dekat di hati Allahyarham Tok Mut, menceritakan tentang zakat. Nanti pada seterusnya nanti saya akan menceritakan bagaimana Allahyarham Tok Mut menggagaskan satu bidang zakat yang menjadi satu titik permulaan pada masa itu bagi negeri-negeri di Malaysia. Cuma pada round pertama inilah sukacita saya nak berkongsilah dengan para pendengar sekalian dan juga Syafiq bahawa ada 4 jilid buku yang ditulis oleh Allahyarham Tok Mut yang diterbitkan oleh Ilham Books, iaitu mencari identiti. Dia semua mencari identiti, cuma dia ada benda-benda je. So judul pertama mencari identiti budak surau, 2020. Yang kedua mencari identiti budak Nilampuri, 2021. Kemudian mencari identiti bertandang ke bumi Fir'aun. Ini cerita masa dia pergi belajar lah di Mesir tahun 2022. Kemudian jilid yang keempat, Perjuangan Tanpa Noktah, tahun ini 2023 sempat dia dikeluarkan sebelum Allahyarham meninggal dunia. Cuma saya difahamkan oleh penerbit buku Ilham Books satu projek magnum, iaitu yang besar pada tahun ini untuk buku penerbitan oleh Allahyarham Tok Mut ialah buku fiqh yang pada kiraannya lebih kurang 1,000 muka surat. Itu karya asli yang sedang disiapkan oleh Ilham Books. Jadi secara khususnya dalam round pertama ni saya boleh katakan Allahyarham Tok Mut ni seorang sarjana.
perundangan Islam. Pemikir kan. Dalam negara Ya. dan negara kehilangan seorang cendekiawan Islam dalam bidang perundangan Islam melihat kepada perspektif realiti di Malaysia. InsyaAllah tidak akan besar jasa beliau, dan kita harap mungkin semua dapat ambil lagi apa yang beliau pernah lakukan dan sebagai satu rujukan juga untuk kita pada hari ini kan, melahirkan lagi orang-orang hebat seperti Allahyarham Tok Mud ini, insyaAllah. Baik, kita juga difahamkan bahawa Dr. Azam sendiri pernah belajar menjadi pelajar bersama dengan beliau. Mungkin ada cerita yang menarik. Sekejap lagi doktor akan ceritakan dengan kita kan macam mana proses belajar dengan beliau, pergi menuntut ilmu, mungkin pernah sampai ke ruangan bilik beliau kan, nak tanya assignment ke, nak tanya apa kerja-kerja yang perlu disiapkan. Nanti kita akan bincang selepas ni, insyaAllah. Okey, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kalau anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke dalam WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen. Okey, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberi berbagai gelaran mulia kepada kekasihnya, junjungan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara gelar kebesaran yang Allah kurniakan kepada baginda adalah Raufun, artinya yang amat penyantun. Rahimun, artinya yang amat penyayang. Rahmatan lil alamin, artinya rahmat kepada semesta alam. Sirajan munira, artinya obor yang menerangi. Dan nurun, yang berarti cahaya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, yuqadu min syajaratin mubarakah, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Mafhumnya, Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Sidi Sahal bin Abdullah At-Tasturi radhiyallahu anhu mentafsir makna ayat ini dengan katanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi hidayah kepada ahli langit dan bumi. Allah mengibaratkan cahaya hidayahnya itu dengan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersimpan di dalam sulbi nenek moyang baginda, umpama lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita besar itu adalah ibarat dari hati baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tabung kacanya pula ibarat dari dadanya. Maka hati dan dada baginda sallallahu alaihi wasallam ibarat sebutir bintang yang berkilauan dik kerana ia dipenuhi dengan iman dan hikmah. Allah berfirman lagi bahawa pelita besar itu dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu ibarat dari susur galur baginda yang bersambung kepada cahaya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Kemudian Allah berfirman bahawa minyak dari pelita itu saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, yaitu ibarat dari kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir-hampir terzahir jelas dikenali oleh manusia walaupun ketika baginda masih belum berkata-kata, seperti minyak yang diberkati ini. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Kita nampak tembok di kiri dan kanan jalan itu, ada yang tembok tinggi dia 1 kaki, ada yang tembok tinggi dia 2 kaki, bergantung kepada cat dekat tepi ni. Jadi kalau tembok kat tepi tu tenggelam, air tu paras mana tenggelam dia? Adakah lain putus-putus yang berwarna putih tu kita nampak lagi di dalam banjir tersebut? Andai kata kita nampak lagi, berarti dia bukanlah 2 kaki, jadi 1 kaki.
Jadi kalau satu kaki adalah 12 inci. Kalau rim kita 13 inci campur dengan tayar, memang kita boleh lalu. Lalulah dengan perlahan, dengan kawal kontrol L untuk auto, 1 untuk manual. Dan kita tekanlah RPM pada 1.8 atau 2 RPM. Jangan perlahan. Jika perlahan, air akan masuk lepas mati. Sorong lah. Lepas tu ada orang tukar tolak. Jadi jangan biarkan mati tengah jalan. Apabila lepas, jangan terus laju. Tap brake, tap, tekan brake. Supaya ada cengkaman, dia akan tukar dari sejuk kepada panas. Lama itu, dia akan jadi cengkaman. Jadi, barulah selamat. Itu dia. Mempunyai rencana dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya dan aku Korea Islami. Syukur saya Syafiq masih temankan anda untuk Aspirasi IKIM 10 pagi hingga 1 tengah hari. Dan sekarang kita masih lagi berada di rancangan Syariah dan Perundangan, sebuah rancangan yang kita bawakan perkongsian ilmu dari yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah IKIM, dan bincang-bincang kita berkaitan dengan tajuk pemikiran Mahmud Zuhdi dalam perundangan Islam di Malaysia, atau panggilan iaitu Tok Mut. Allahyarham Tok Mut ni sangat hebat, seorang tokoh hebat dalam dunia perundangan Islam. Dan kita nak bincang lagi dalam isu ini. Dan sebelum kita berehat tadi, ada kita sebutkan bahawa yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam merupakan seorang pelajar yang pernah menuntut ilmu bersama dengan Allahyarham Tok Mut. Jadi jom kita nak dapatkan sedikitlah pengalaman peribadi Dr. Azam sendiri apabila dapat menjadi salah seorang pelajar beliau di Universiti Melayu, betul Doktor? Ya. Macam mana cerita tu? Silakan. Okay, terima kasih Syafiq dan para pendengar sekalian. Siapa saja mengenali Tok Mut ni tahulah cara style dia lah. Seorang yang provokasi lah. Dia akan provok. Dan seorang yang mengajar anak muridnya berfikir di luar kotak. Okey. Banyak benda yang mengikut contemporary, apa dipanggil sebagai contemporary faith. Okey. Kalau tak ada itu, maknanya itu bukan anak murid dia lah. Walaupun dia kalau dalam hari ini punya organisasi, dia di bawah Jabatan Fiqh Usul lah. Kalau dia letakkan di situ. Kalau masa saya belajar dulu, tak ada jabatan-jabatan lagi. Kami belajar di bawah Fakulti Syariah. Cuma di bawah Fakulti Syariah tu dia ada pengkhususannya, ada yang undang-undang, ada yang ekonomi, ada yang politik dan sebagainya lah. Cuma sebagai seorang bekas anak murid pada Allahyarham Tok Mut ni, saya mengenali beliau tu begitu rapat lah. Sampai banyak kali pergi rumah dia. Daripada rumah dia duduk di quarters UM, sampailah ke rumah dia sendiri di section sebelah situ. Sampai dah berkahwin, ada anak pun saya masih kerap. Cuma lately ni bila sudah dia sibuk dengan tugas-tugas yang mencabar ni, tak sempat lah kerap pergi berkunjung ke rumah Allahyarham Tok Mut. Apa yang saya boleh berkongsi, yang saya sebut tadi ialah dia nak melahirkan anak-anak murid yang dia bagi pandangan Allahyarham Tok Mut, dia mesti seorang anak murid yang dapat menyelesaikan masalah semasa. Bagi dia, apa sahaja yang kita belajar dalam kitab-kitab klasik, kita kena baca juga kitab-kitab moden. Penulisan dalam bahasa Arab, penulisan dalam bahasa Inggeris, penulisan dalam bahasa Melayu, semua kena baca. Dan melihat pada perspektif apa yang selalu dia nukilkan dalam kelas. Kalau dalam kelas tu, saya selalu menceritakan, kita tak tahu apa benda dia ajar. Begitu abstrak, kadang-kadang keluar luas. Dia tanya soalan, kita tak nak jawab. Kita tak nak jawab soalan tu, sebab soalan itu memerlukan kita menganalisa secara kritis pada peringkat kita di sarjana muda tadi. Dia sudah didik kita critical thinking, very important untuk kita menjawab. Jadi saya masih ingat di antara persoalan-persoalan yang dibangkitkan lah pada masa itu, pada tahun 80-an, saya ingat dalam tahun antara 86 hingga 89 ataupun lebih kurang begitu kan. Kita masa itu sedang membangun kita punya perbankan dan kewangan Islam. Betul. Kemudian kita pun tidak ada pada masa itu satu, saya panggil pandangan yang konkret terhadap keharusan melabur dalam ASB pada masa ASN. Beliaulah yang akan
mempertahankan institusi-institusi ini. Bank Islam. Ya. Penubuhan Bank Islam tu bukan senang, mudah tau. Agak sukar. Pada awal penubuhan Bank Islam, masyarakat Islam tak boleh terima. Mereka menganggap bank Islam ni adalah replika pada bank-bank konvensional, cuma tempek-tempek nama Islam. Yang riba ganti dengan tanpa faedah dan sebagainya. Proses. So begitu kan dulu kita panggil perbankan Islam ni perbankan tanpa faedah. Kan no interest lah faedah tu. Tapi orang pun kata apa nak masuk bank Islam tak dapat faedah kan. So sekarang ni dia tak sebutlah perbankan tanpa faedah, tapi perbankan Islam yang tidak ada riba. Jadi tapi saya masih ingat bagaimana beliau sama-sama dengan juga ulama-ulama yang ada mempopularkan perkara ini supaya kita kena faham apa keadaan yang sebenar. So dalam konteks ini didikannya ialah kita kena banyak membaca buku-buku dan penulisan-penulisan terkini. Kerana itu bagi saya sebagai anak murid, saya nampak dia, Allahyarham Tok Muk, dia terpengaruh lah. Banyak dia terpengaruh dia, sampai dia dah baca kitab-kitab klasik. Tak kira lah mazhab Syafi'i, daripada mazhab Syafi'i kan, kalau mazhab Syafi'i kita Risalah tu memang dah baca lah. Kemudian mazhab Hambali, mazhab Maliki, Imam Abu Hanifah sebagai tok guru mazhab Hanafi. Tapi saya tengok dia banyak yang membentuk dia punya fikrah dia. Di antaranya ialah penulisan-penulisan oleh Ibnu Taimiyah. Banyak saya nampak. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad Abduh. Dia Muhammad Abduh ni daripada Mesir, Muhammad Abduh. Muhammad Abdul Wahab pun daripada Mesir. Kalau dalam tokoh sezaman ini Muhammad Abu Zahra, dan of course Yusuf Al-Qadawi Syekh. Sebab dia begitu hebat dan dia berpegang lah. Dan dia akan meminta kita supaya mengeluarkan pandangan. Walaupun kita sebagai seorang pelajar, dia kata keluarkan apa pandangan. Jangan kita hanya mengeluarkan pandangan orang, tapi mengeluarkan pandangan sendiri. So latihan-latihan begitu bukan senang. Kerana itu kalau subjek dia ramai yang fail. Boleh kata separuh kelas fail. Sebab dia kata saya tak nak awak jawab apa yang saya ajar. Saya nak awak jawab apa yang awak sendiri dapat mengeluarkan pandangan. So kalau takat duk baca nota-nota, kalau macam dekat Azhar tu dia panggil muzakirat kemudian muntah balik, memang tak akan lulus lah. Tak akan lulus. Bukan dapat C, tak lulus. Kalau ikut sebiji-sebiji format tak lulus. Tapi apa yang saya nak kongsi ni, saya banyak meminta pandangan kepada pensyarah-pensyarah, dan dia memberi pandangan yang berlainan daripada pensyarah-pensyarah yang lain. Umpamanya apabila pada masa itu suasana begitu dahsyatlah, iaitu keadaan yang begitu getir, apabila banyak benda yang kita nak lakukan dianggap tidak Islam ataupun tidak syar'i pada masa itu. Allahyarham Tok Muk lah akan memberi pandangan, silakan lakukan. Dan di sini dia mengajar kita keluar daripada kuliah, bilik-bilik kuliah. Saya masih ingat kami mengadakan satu ekspedisi syariah daripada Kuala Lumpur, naik bas pergi ke setiap ibu negeri, melawat Mahkamah Syariah Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri dan Majlis Agama Islam. Semua negeri-negeri, satu semenanjung kita pusing. Tu habis. dalam 2 minggu kita habis. Kemudian tahun berikutnya kami pergi ke Sarawak dan Sabah. Yang pergi Sarawak itu naik ferry lah, ferry Malaysia. Untuk kita mengetahui apa yang berlaku di luar sana. Bukan hanya tengok dalam bilik kuliah, belajar hanya apa yang tertulis. Dan saya masih ingat lagi sebagai seorang yang banyak belajar daripada Allahyarham Tok Muk ni, ialah beliau mencabar saya apabila saya masa itu nak sambung belajar buat LLM di School of Oriental and African Studies SOAS di London. Saya takut nak pergi sebab kita ni bukannya background betul-betul LLB. Kemudian kita ni daripada pengajian syariah celup sikit undang-undang, nak pergi mengaji ni, lepas tu ada pula yang senior pun tak apa berjaya. Saya takut nak pergi, tapi dia cakap dia yakin saya boleh lulus. Dan kami lagi 2 orang, ada Prof Amir daripada UKM asalnya, kepada USIM sekarang dah bersara, dan Dr Fauziah Magnus dulu UAE sekarang di UM. Kami sama-sama pergi belajar dan kami
telah membuktikan apa yang telah dikotakan oleh Allahyarham Tok Mut. Masya Allah, itu dia kan doktor. Kalau lihat di situ bagaimana mengenali dengan lebih rapat kan, walaupun sudah bergelar seorang graduan sekalipun, dah bekerja, dah sampai ke tahap PhD, doktor lengkapkan, tapi masih lagi mengunjung sampai juga ke rumah beliau. Masya Allah kan, kita harapkan supaya itu dapat kita ingat jasa beliau dan kita boleh sampaikan lagi apa mesej ilmu yang beliau ajarkan kepada kita. Baik doktor, dalam melihat realiti di Malaysia, doktor, Allahyarham Tok Mut punya pandangan kritis terhadap perundangan Islam yang terpakai di Malaysia sampai hari ini. Apa pendekatan metodologi hukum fiqh yang digunakan oleh Allahyarham Tok Mut? Okey, terima kasih Syafiq, para pendengar sekalian. Kalau nak tengok buku pertama, bukan saya kata buku pertama, tapi saya ingatlah di antara buku yang awal lah. Mungkin ada lagi buku yang sebelum itu yang ditulis oleh Allahyarham Tok Mut, ini ialah Sejarah Pembinaan Hukum Islam. Di situ dia menceritakan perlunya kita, seorang fakih ke, seorang sarjana ke, dia nak melatih kita supaya melihat kepada fiqh contemporary, iaitu melihat kepada fiqh reality. Kerana itu pada banyak tulisan-tulisan Allahyarham Tok Mut itu, dia menggagaskan fiqh Nusantara, fiqh Malaysia. Kerana fiqh Nusantara, terutama sekali dalam konteks fiqh Malaysia itu, berbeza dengan fiqh yang ada di Timur Tengah. Dan dia selalu menekankan bahawa apa sahaja yang kita faham, kita baca dan kitab-kitab fiqh yang sesuai di Timur Tengah, kemungkinan sebahagian itu tidak sesuai kita terapkan dan guna pakai di Malaysia, sebab kita punya khas, kita punya adat resam, kita punya budaya, kita punya culture berbeza. Kerana itu dia menegaskan tentang tajdid, apa dia panggil sebagai islah, reform dalam perundangan Islam tu. Apakah selalu saya ingatlah digagaskan oleh Allahyarham Tok Mut ni, mana lebih penting, mengangkat ekonomi orang Islam lebih penting ataupun melaksanakan undang-undang hudud tu lebih penting? Dia selalu dia provok kami lah, mana lebih penting? Membasmi kemiskinan orang-orang Islam yang susah ataupun nak melaksanakan undang-undang hudud potong tangan? Jenuh kami nak berfikirlah untuk nak menjawab benda-benda ni. Tapi itu pandangan beliau supaya kita melihat kepada pada realiti. Kerana itu saya melihat bahawa seorang yang melihat kepada fiqh semasa amat penting bagi kita nak melahirkan perundangan. Apabila kita nak takninkan ataupun kita nak mengkanunkan apa yang kita belajar dalam kitab-kitab fiqh itu menjadikan sebahagian undang-undang, maka kita ambil pandangan-pandangan yang semasa, yang sesuai untuk kita laksanakan. Dalam hal ini, apa yang saya tengok di sini ialah Allahyarham Tok Mut ni, dia banyak menceritakan tentang peranan ulama-ulama semasa, contemporary, dalam mengambil konteks. Walaupun kadang-kadang mungkin ulama tu daripada Timur Tengah, dia mungkin duduk di negara lain. Umpamanya Allahyarham almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi, banyak pandangan-pandangan beliau, umpamanya dalam aspek zakat. Sebab saya ingat lagi pada lewat 80-an itu, kita kat Malaysia ni tak ada zakat gaji lagi. Tak, yang ada hanya zakat simpanan. Zakat saham pun tak dengar pada masa itu. Tak ada. Tapi Syekh Yusuf Qardawi, dia membangunkan dalam tesis PhD dia tentang fiqh zakat. Dan Allah dan Tok Mut ni mengajar kami fiqh zakat pada masa itu dan menyuruh kita menganalisa kenapa bergaji ni wajib zakat. Walaupun dia tak cukup, dia punya setahun dia punya how tu tak cukup. Dia kata dapat je gaji kena bayar zakat. Kata ni satu ijtihad baru bagi kita, ramai yang akan tolak sebab kata tak cukup haul. Cukuplah sampai setahun dan nisab dia barulah kita keluar zakat. Tapi kat sini dia mengambil pendekatan Syekh Yusuf Qardawi, dan akhirnya kita lihat bahawa kebanyakan negeri sudah memfatwakan zakat gaji ni wajib dikenakan. Dan kita alhamdulillah di IKIM pun kita potong tiap-tiap bulan zakat gaji. Cuma dia ada kiraan lah, nak tolak perbelanjaan apa semua, ataupun kita ada formula satu lagi,
dapat bersih, kita tolak kita bayar terus zakat itu, tak perlu kita nak tolak-tolak. Jadi ada dua pandangan lah. Tapi kalau saya punya peribadi, saya lebih suka ambil yang bersih, bukan bersih, yang belum potong-potong lagi. Bila potong ni banyak, kita bagi sikit je. Kita kena tanamkan kita punya hati kita kena bayar lebih. Sebab kita nak membangunkan ekonomi orang Islam. Takat 2.5%, kita tak banyak dapat membantu membangunkan ekonomi orang Islam. Cuba tengok setengah-setengah pandangan. Saya dipahamkan umpamanya orang-orang Kristian daripada Mormon ni, daripada di negeri Utah, Amerika. Mereka memegang satu pandangan, kena keluarkan pendapatan 1/10 untuk menyumbang kepada pembangunan pelbagai-bagai. 1/10 daripada pendapatan mereka. Jadi kalau kita takat 2.5%, dan itu pun kita nak potong lagi sebab kita nak bayar sikit, saya kira kita tak akan dapat membangunkan ekonomi. Satu perkara yang saya nak berkongsi dengan para pendengar sekalian ialah Allahyarham Tok Muk ni dia seorang maqasidi, seorang yang mempopularkan maqasid syariah, yang mengambil pendekatan orang ini adalah maqasidi versus syakli. Apa dia maqasidi ni? Orang yang mengambil pendekatan maqasid syariah. Maqasid syariah ni bukan sumber hukum, tapi dia adalah pendekatan untuk nak mengeluarkan hukum. Bagi orang syakli, dia mengambil pandangan secara literal dan tidak akan keluar daripada apa yang dia faham. Kerana itu bagi seorang yang maqasidi, menurut apa yang diutarakan oleh Allahyarham Tok Muk, ialah seorang yang mempunyai makro thinker, mempunyai seorang yang mempunyai komprehensif, dia punya thought dan juga horizontal. Adapun syakli, seorang yang mungkin micro thinking, terlalu tengok kecil, kemudian dia secara vertikal, dan dia disebabkan itulah dijatuhkan hukum sama ada harus ataupun haram. Tapi kalau seorang yang maqasidi, dia melihat pada perspektif maslahah. Ini banyaklah dibincangkan dalam di bawah konsep maqasid syariah tu, nak membangunkan perkara-perkara tersebut. Kerana itu, sukacita saya dah banyak cakap dah perkara ni, tapi saya nak sekali lagi, mungkin bagi mereka yang belum pernah mendengar, iaitu apabila ASB itu yang kita telah dapat selesai pandangan berkenaan keharusannya pada tahun 2017 oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Ini merupakan satu perjuangan yang agak panjang. Amanah Saham Nasional, kemudian ASB itu, sehinggalah 2017 kita baru dapat selesai. Semua negeri telah bersetuju di bawah Jawatankuasa Fatwa, maka hukumnya adalah harus. Sebelum itu ada beberapa negeri yang mengata hukumnya haram kerana ada unsur riba. Dan pandangan ini bagi saya, mereka mengambil pendekatan syakli, bukan pendekatan dipanggil sebagai maqasidi. Dalam hal ini kita telah melihat bahawa alhamdulillah dengan pendekatan maqasidi ini kita telah dapat menyahut cabaran bagaimana kita nak memperkukuhkan ekonomi orang Islam di Malaysia yang dianggap begitu getir saat-saat dulu dan kini, dan kita harap ia dapat menjayakan apa yang dilihat kepada realiti pada masa ini. Dan juga Syafiq, saya nak tambah di sini ialah apabila seseorang itu dia melihat kepada apa yang dapat memberi manfaat, iaitu yang versus kepada apa yang merosakkan mafsadah, maka pendekatan maqasid syariah ini diambil untuk melihat perspektif itu. Maka hukum yang dikeluarkan adalah berdasarkan kepada maqasid syariah, tidak berdasarkan kepada sumber semata-mata. Kalau mungkin sumber semata-mata, itu hukumnya haram. Tapi bila kita ambil maqasid punya perspektif, maka bertukarlah hukum itu daripada haram kepada harus, melihat kepada realiti pada masa itu, realiti masyarakat, realiti setempat pada negara tersebut.
Syafiq. InsyaAllah, itu dia kan dari sudut pemandangan apa yang kita dapatkan seorang tokoh hebat namanya Allahyarham Tok Mut ini. Saya kira memang kita ambil daripada pelbagai aspek kan, daripada beliau sendiri mendapat pendidikan awal sehinggalah beliau mengajar dan menjadi pelbagai lantikan-lantikan utama di peringkat tertinggi kan organisasi, dan sungguh itu dapat kita ambillah pelajaran yang sebaik mungkin kan, dengan apa yang beliau berikan manfaat kepada negara Malaysia, khususnya pembangunan syariah di Malaysia kita ini. Masya Allah. Terima kasih doktor. Saya kira sangat bermanfaat dengan apa yang kita kongsikan ini. InsyaAllah kita harapkan kita dapat ambil intipati pengisian ini dengan sebaik mungkin. Okey doktor, sehingga waktu ini setiap pertemuan kita jumpa lagi untuk siaran kita yang akan datang nanti insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang terus ikuti kita di dalam platform media sosial Radio IKIM, Facebook IKIM, juga di dalam platform kita di setiap frekuensi Radio IKIM. Anda teruskan like, komen, share banyak-banyak. Kalau ada yang nak dengarkan kembali, boleh saja ke YouTube IKIM Media, boleh tonton semula di situ dan dapatkan intipati menerusi rancangan syariah dan perendangan. Okey, dan jangan ke mana-mana, banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing, tapi sofa cantik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakap ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkan dia si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit